sambung dengan yang sebelum ni kamu jumpa untuk segitiga teorem Pythagoras. So sekarang ni kita masuk trigonometri. Yang last kelas itu hari, cikgu dah sentuh dah sikit. So kita sambung saja. Right. Untuk hari ini cikgu tak nak bagi yang advance punya, cikgu bagi yang basic. Kita separuh ulang lah apa yang kita dah buat. Mungkin sebab ada yang tertinggal ke apa ke. Alright. Cikgu nak simplify macam mana ni. Pengenalan terus lah. Pengenalan terus. Kemudian pengiraan. Pengiraan basic. Nak pergi rumus belum lagi. Terus pada pengiraan basic lah. Sebab ni banyak menggunakan pecahan dan juga kalkulator penting. Kalkulator penting. Sekejap cikgu check kalkulator cikgu. Alright, good. Ada sin cos theta. Tan. So untuk tajuk ni, trigonometri. Sekejap cikgu nak ingat balik yang itu hari macam mana segitiga. So kalau kamu ingat balik sebelum ni, untuk segitiga, satu segitiga bersudut tegak. Satu segitiga bersudut tegak. Mula-mula kamu kena kenal hipotenus dia di mana, garis hipotenus dia. So yang ini, garis ni, kita panggil dia hipotenus. Alright. So untuk teorem Pythagoras, kamu ada pengiraan sendiri, cara kira sendiri untuk dapatkan hipotenus. Yang mana A, contohnya A kat sini, B kat sini. Untuk dapatkan hipotenus, kita labelkan C lah, C. C dekat sini, C. So untuk teorem sebelum ni, kamu guna formula. Ingat balik C kuasa 2 garis hipotenus sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kemudian kamu olah daripada formula asas ni untuk dapatkan nilai C, nilai A, nilai B. Yang ini pun ramai yang sangkut. Kamu tak serius. So bila buat kamu lupa, lepas kamu tinggal kamu lupa. Ingat baliklah, tengok buku balik. So untuk segitiga yang sama juga, segitiga ini juga, sebelum ni teorem, yang pertama kamu belajar. So sekarang ni kamu buat apa yang dipanggil trigonometri. Trigonometri. Yang kedua. Trigonometri ni teorem Pythagoras. So trigonometri dia ada 3 benda. Tiga bukan elemen lah, 3 rumus. 3 rumus yang penting. Yang ni rumus penting untuk teorem Pythagoras. Trigonometri 3 rumus penting. Dia panggil satu ialah sinus. Ataupun sin. Kemudian cosinus. Ataupun cos. Cosinus ataupun cos, sinus ataupun sin. Cikgu terus pendekkan lah supaya senang ingat. Dan yang ketiga tan, tangent. Ni. Sin, cos, tan. Kalau kamu lihat buku muka surat 111, dia ada bagi tahu dekat situ. Rumus untuk 3 ni. Yang dipanggil trigonometri. Alright. So sekarang ni, welcome Haziq. Right, so sekarang ni rumus untuk sin, rumus untuk cari sin,
okey, ialah garis bertentangan, okey, garis tentang. Kalau dulu bahasa Inggeris belajar, okey, setentang, bertentangan atau setentang, setentang, okey, per dengan hipotenus. Alright. So garis tentang dengan hipotenus, garis tentang dengan hipotenus. Okey, garis yang sekejap. Sekejap. Sinus garis tentang dengan hipotenus, kosinus sebelahan. Okey, macam mana cikgu boleh tiba-tiba jadi pening ni? Sudut. Okey, sudut. Mula-mula sudut. Allahuakbar. Sudut. Sudut. Okey, sudut ni penting. Okey. Sudut ni penting. So sekarang ni sekejap. Alif Ashraf, welcome. Sudut tu penting. Okey. Sekejap Sin untuk X, okey, sin untuk X, sudut. Kalau teorem, okey, teori tak ada sudut. Okey, sin untuk X, okey, setentang per dengan hipotenus. Setentang dengan X, opposite X, garis mana? Garis B kan? B. Hipotenus, garis C. So, sini B per C. Okay. Cosine. Okay. Cos X. Sudut X sebelah per hipotenus. Sebelah per hipotenus. Sebelah X. Okay. Garis mana? A. Betul tak? Sebelah X, garis A. Tadi depan X tentang dengan XB. So, A per dengan hipotenus. Mana garis hipotenus? C. Okay. Dan last kali tan X. Tangent X. Tan X. Okay. Tan X ialah setentang persebelahan. Okay. Setentang persebelahan. Setentang persebelah. Setentang dia opposite X garis B. Sebelah X, okay, garis A. B per A. Ini dia. Itu je. Itu saja untuk hari ni. Okay. Ini saja yang kamu kena hafal dan faham. Okay. Yang mana masa teorem tak ada sudut. Okay, kita tengok panjang garis saja. A, B dan C. Tapi sekarang trigonometri dia ada sudut. Cuma sekarang ni untuk rumus, okay, formula, okay, kita labelkan sudut tu sebagai X. So dekat situ kita kenal pasti. Okay. Ada ukuran-ukuran. Okay. Satu ialah sudut X. Okay. Sudut X. Satu lagi ialah panjang garis A. Okay. Kemudian panjang garis B. Kemudian panjang garis C. Kemudian kamu boleh cari semua nilai-nilai itu guna kalkulator. Kalau kamu lihat kalkulator kamu sekarang, dia ada tulis tak dekat atas kalkulator kat button tu? Ada sin, cos, tan. Kalau cos tu ejaan dia COS. Yang button tu yang kamu akan tekan. Dan kemudian dia akan keluar nombor bentuk perpuluhan.
Kalau zaman cikgu dulu tak guna kalkulator, kita guna buku. Macam apa dipanggil tu, buku sifir. Okay, buku sifir. Guna buku tu dan pembaris. Nombor kecil-kecil je. Okay, zaman tu. Sebab apa? Kalkulator ada tapi kita dilarang guna. Zaman cikgu tak boleh guna kalkulator. Zaman kamu yang boleh guna kalkulator. Okay, so sekarang ni asas dia kamu kena tahu dululah sebelum guna kalkulator. Okay, ini saja. Untuk hari ni, ini saja. Okay, so dekat sini, kalau kamu lihat, kalau teorem Pythagoras kamu tak lepas, kamu masih lupa ataupun masih tak lancar, kamu akan ada masalah dengan trigonometri. Okay, sebab dia punya konsep sama. Okay, dia punya cara pun lebih kurang sama. Dan kemudian penggunaan kalkulator pun sama, lebih kurang sama juga. Okay, kamu nak cari apa untuk dapatkan apa. Itu kisah dia. Alright. Beza dia, masa teorem Pythagoras, kamu lihat dia ada elemen nombor kuasa. Especially itulah kuasa 2 tu. Tapi trigonometri, nombor kuasa jarang keluar lagi lah. Lepas-lepas ni baru keluar. Cuma sekarang dia ada bentuk pecahan. Pecahan ni yang kamu kena faham. Nak kira, nak tulis, nombor bentuk pecahan. Dan kemudian bila tekan kalkulator ni, dia akan ada keluar bentuk perpuluhan. Jadi kat sini, kamu kena tahulah. Kalau bentuk pecahan nak tukar kepada perpuluhan bagaimana? Kalau perpuluhan nak tukar pecahan bagaimana? Dan kemudian sudut. Sudut sebelum ni kamu belajar, ingat balik juga. Jumlah sudut dalam segitiga ada berapa darjah? Kan? Kena ingat balik. Kat sini cikgu labelkan sudut dekat atas tu sebagai X. Kalau Y, contoh Y. Cikgu label kat sini Y. So sekarang ni kita cari sin X, cos X, tan X. Sekarang cikgu nak kita cari Y pula. Sin Y, cos Y, tan Y. Macam mana pula dia punya rumus? Ingat tadi ni. Ni formula ni kena ingat. So sin Y, sin tentang per hypotenuse. So apa yang opposite dengan Y? Garis A. Betul tak? Hypotenuse C. So A per dengan C. Cos Y. Garis apa yang sebelah dengan sudut Y? Ni sudut Y, garis sebelah dia B. So B per dengan hypotenuse C. Tan Y. Tentang per sebelah. Tentang dia, opposite dia A, sebelah dia B. So dekat sini A per dengan B. So dekat situlah kamu boleh cari. Nampak beza dia? Sin X, B per C. Sin Y, A per C. Nampak? Sudut X kat sini, dia punya opposite dia B. Sudut Y kat sini, dia punya opposite dia A. Nampak? So dalam segitiga, ini saja. Tak banyak. Tak ada yang lain-lain. Melainkan soalan nanti bila advance. Dia akan susah kamu dalam bentuk gambar rajah. Segitiga ni dia bercantum, ada banyak. Kat situlah nanti dia mula susahkan kamu. Dia bukannya apa, dia bagi susah untuk kamu kira tu ada banyak lah, ada panjang. Jadi bila kira banyak, panjang ni masa banyak lah. Itu je sebenarnya. So yang ini asas. Tengok sudut kat sini. Syarat utama mula-mula kita pastikan sudut dia sudut tegak. 90 darjah. Kat sini sudut tegak. Jadi kat sini sudut tirus atau sudut cakah. Alright. Kemudian bila sudut tegak kat sini, kamu boleh cari dia punya garis hipotenus. Alright.
Melainkan kalau segitiga gambar rajah dia keluarkan bentuk macam ni. Macam mana? Macam ni. Okey, sudut dia bukan sudut tegak. Tu cerita lain. Okey, biasanya nanti dia akan extrapolate untuk dapatkan sudut tegak kat sini. Okey, tu belum lagi. Alright. Okey, kita pergi contoh kenapa penting pengiraan, bukan penting pengiraan, penting kenal rumus dulu. Okey, sebelum pengiraan. Okey, contohnya cikgu ambil yang ini. Tan Y sama dengan AB. Sekejap, cikgu tengok whiteboard. Okey, boleh nampak. Okey, cikgu terus. Okey, shortcut lah. Okey, pergi dekat macam mana kita kira nanti. Tan Y sama dengan A per B. Akan ada nanti soalan, dia suruh cari A. So dekat sini kamu akan olah, okey, matematik ringkas. Okey, nak cari A, B kena pindah sebelah. So tan Y, okey, darab dengan B sama dengan A. Tan Y nanti kamu tekan kalkulator, dia akan dapat nombor perpuluhan. Okey, B nombor bulat, kamu akan dapat semua nombor. Sama juga B. Okey, contohnya nak dapat B. Okay. So A dengan tan Y lah kamu kira. So dekat sini, okey, pergi sebelah B, tan Y pergi sebelah kat sini. Okey, B sama dengan A per tan Y. So nampak tak? Kita boleh cari A, kita boleh cari B. Tan Y apa dia? Kamu tekan kalkulator tan, kataan tan tu, kalkulator tu. Kemudian kamu masukkan nilai untuk Y. Y ialah sudut. Itu. Okey, itu shortcut untuk kira dia. Okey, contoh. Kalau kamu lihat. Sekejap, cikgu tengok buku. Dia bagi bentuk jadual. Okey, kalau dalam kelas, bolehlah kita buat ramai-ramai, seronok sikit. Tapi ni mungkin boleh jadikan kerja rumah. Okey, cikgu nak kamu lihat, kita lihat contoh yang ringkas dulu. Okey, muka surat 113. 113, kamu tengok. Dia bagi contoh dekat situ, contoh 3 contoh 3. Okey. Satu segitiga dengan ukuran tinggi, tapak dan juga hipotenus. Dan kemudian dia suruh cari nilai untuk setiap trigonometri bagi sudut X. Okey. So dekat sini kamu just lukis dulu. Okay, untuk soalan macam ni, mula-mula lukis dulu. Okey, jangan malas-malas. Okey, apa saja bentuk soalan, susah atau senang, lukis dulu. Itu dulu cikgu nak tengok. Okey, itu dulu penting. Okey, contohnya sekarang. Alright. Dia bagi segitiga. Yang ni kita tekan kalkulator lah. Okey. Dia bagi satu gambar rajah segitiga. Okey, sudut tegak. Sini 3 cm, 5 cm, sini 4 cm. Sini X. So, dia suruh cari sin X berapa, cos X berapa, tangent X berapa. Alright. Ingat balik formula rumus tadi. So, kita buat satu-satu. Okay. Sin X tentang per dengan hipotenus. So, sama dengan tentang X apa dia? 3. Okay. So, sama dengan 3 per 5. Okay. Cos X sebelah per hipotenus. Sebelah X apa dia? 4 per 5. Okay. 4 per hipotenus, 4 per 5. Tangent X, tan X. Okay. Tentang persebelahan. Tentang X apa dia? Ni, tentang X. 3 per 4. Sebelah dia 4. So, kamu dapat macam ni. Okay, tan X sama dengan 3 per 4. Okay, habis ni. Okay, sekarang ni, cuba tengok. Cikgu nak advance lagi. Nombor pecahan kan? Kita tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator. Okay, 3 per 5. 3 bahagi 5 sama dengan 0.6. 4 per 5.
4 bahagi 5 sama dengan 0.8. Okey, 3/4. 3 bahagi 4 sama dengan 0.75. Okey, nombor perpuluhan. Okey, sekarang ni nak cari berapa nilai X. Okey, cuba tengok ni. Ni advance sikit Tengok ni. Kita buat yang pertama dulu, sin X. Yang ni dah dapat dah nilai dia. Okey, tengok sin X. Saya tulis kat sini. Sin X sama dengan 0.6. Berapa nilai X? Okey, sin X maksudnya sin darab dengan X. Nak cari nilai X, sin kita kena pindah sebelah. Jadi kat sini, cikgu tulis, ingat. Sin tolak 1, 0.6. Okey. Boleh Ni tulis jawapan dia. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Okey, tekan on. Okey, tekan shift. Tekan sin. Tekan 0.6. Kamu dapat 36.869. Nilai X. Sudut X. Darjah. Okey, cos X pula. Cuba tengok. Cos X sama dengan 0.8. So, X sama dengan cos tolak 1, 0.8. Okey, kalkulator. Okey, tekan on, tekan shift, tekan cos, tekan 0.8. Okey, kamu dapat 36.869. Nilai X. Apa dia ni? Darjah sudut. Tan X. Ni yang pertama kan. Cikgu buat kotak. Ni yang kedua. Cikgu buat kotak lagi. Ni yang ketiga. Tan X. Sama dengan 0.75. So, X sama dengan tan tolak 1, 0.75. Tekan kalkulator. Tekan on. Tekan shift. Tekan tan. Tekan 0.75. Tekan sama dengan. Kamu dapat 36.869. Nilai X. Apa dia ni? Sudut. So ni yang ketiga. Sekarang ni cuba tengok sudut kamu dapat. Okey, yang pertama 36869, yang kedua 36869, yang ketiga 3689. Tiga-tiga dapat sudut X sama, betul tak? So sekarang ni, okey, yang ini ialah kaedah kamu nak dapat sudut ni. Dia ada 3 kaedah. Okey, dan 3 kaedah ni dia guna garis, panjang garis dekat sini. Itu cerita dia. Okey, barulah kamu dapat perfect triangle. Okey, segitiga yang tepat. Bersudut tepat, okey, dan tepat dari segi ukuran. Inilah, okey, yang mana kalau kamu lihat orang buat bangunan, orang buat jambatan, orang buat kereta, okey, orang buat mesin, orang buat permainan, orang buat pakaian. Okey. Yang inilah yang dia guna. Okey. Cuma zaman sekarang semuanya ada dalam komputer. Tapi untuk buat komputer manusia juga. Jadi orang, okey, atau manusia akan masukkan nilai-nilai ini dalam komputer. Okey, sebelum komputer buat kerja-kerja yang lain. Inilah sebab belajar benda ni. Okey. Inilah sebab benda ni penting. Alright. Dipanggil tu trigonometry. Okey, satu masa nanti benda ini yang kamu belajar ni akan masuk dalam graf. Okey, dan juga dalam bulatan. So dia akan berkembang lagi. Cuma hari ni cikgu nak tunjuk kamu, okey, kenapa segitiga ni penting. Alright. Tak pun. Okey, dia tak susah. Okey.
Cuma kamu kena biasakan diri jawab soalan ni. Alright, that's why cikgu sebut tadi. Kalau teorem Pythagoras kamu tak lancar lagi, yang ini jadi masalah lah. Terus terang cikgu sebut. That's why penting, apa-apa yang kamu belajar, cuba faham cepat-cepat. Cuba tulis cepat-cepat. Sebab ada banyak kita nak belajar. Dan semuanya menyeronokkan. Seronok. Belajar ni seronok. Alright, habis. Untuk yang ini. Untuk hari ini saja. Nanti cikgu akan bagi soalan yang lebih kurang macam ni juga. Cuma kalkulator penting lah. Cikgu nak kamu jawab dan tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Alright. Dekat kalkulator kamu ada button-button yang tulis sin, cos dan tan tu. Kamu kena tekan. Kamu kena tekan sendiri. Baru kamu nampak benda ni dan lebih faham. Sebab apa? Sebab ada pelajar dia nombor perpuluhan je dah panik. Padahal nombor perpuluhan kalau yang belajar tahu asalnya nombor pecahan. Dia jadi panik. Cuma kadang-kadang nombor tu pelik, susah sikit lah nak kira. Tapi kalau tahu dia punya flow, asal dia, tak panik, relax je. Cuma yang macam cikgu tulis kat depan ni, lepas titik, nombor 869 kan, 3 digit, 3 titik perpuluhan kan, decimal place. Mungkin panjang lah. Tapi kalau soalan biasanya 2 saja. Alright. Cuma kita nak tepat lagi, kita letak 3 decimal place lah. Alright. Untuk hari ni itu saja. Cikgu bagi kerja dalam Telegram nanti. Sebab cikgu nak bagi nota sekali. Kita drill soalan yang simple dulu. Macam cikgu sebut tadi, cikgu nak kamu tekan kalkulator dulu. Cikgu dah jumpa soalan dia. Alright. So kita jumpa next class lah. Sekejap. Minggu ni sibuk sikit. Kena nak sedia buka sekolah. Kita jumpa hari Rabu. Not hari Rabu, hari Khamis. Tengok macam mana. Hari Khamis sempat lagi. Tak tahu lagi macam mana. Boleh. Kalau paling teruk pun malam kita boleh jumpa. Itu saja untuk hari ni. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Masih. Terima kasih, cikgu. Thank you.